Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sebelum ni kami telah kongsikan atau postkan beberapa video berkenaan dengan resipi nasi minyak, nasi biryani dan sebagainya ya. Jadi insya-Allah di dalam perkongsian kali ini kami akan kongsikan satu tips yang penting untuk bagaimana memasak nasi minyak tanpa berkerak Pelanggan-pelanggan yang menempah nasi minyak kita pasti tidak akan suka apabila menerima nasi yang berkerak Pasti mereka ingin nasi yang cantik dan sedap tanpa berkerak. Bagaimanakah cara untuk memasak nasi minyak kita tanpa berkerak InsyaAllah kita akan kongsikan di dalam perkongsian kali ini. Dan sila tonton video ini hingga ke akhir untuk mengetahui bagaimana cara untuk memasak nasi minyak tanpa berkerak. Sebelum tu guys, jangan lupa untuk subscribe, like serta tekan tombol loceng. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak nasi minyak dan untuk mendapatkan resipi yang lebih detail boleh tengok pada video yang sebelum ini berkenaan dengan resipi nasi minyak. Dan tips yang pertama kami ingin kongsikan ialah pertama beras Beras basmati ni kita perlu rendam lebih kurang 40 ke 1 jam sebelum kita masak. Jadi kita perlu basuh, bilas dan kita rendam dia hampir 40 ke 1 jam. Dan kita perlu pastikan beras itu kembang dan jika dia tidak kembang, nanti apabila kita masak dia boleh melekat di permukaan kuali dia sebab dia cepat akan mengering. Apabila dia telah kembang, dia akan tidak banyak menyerap air. Dan pastinya beras itu apabila masak nanti nasi itu akan nampak kembang dan cantik Jom kita tengok sebahagian daripada proses untuk memasak nasi minyak. Sebelum kita tengok apakah tips supaya kita masak nasi minyak ini tidak berkerak nasinya, jom kita tengok. Untuk menumis rempah pak sekawan serta bawang dan bahan-bahan lain, kita perlukan kuantiti minyak sapi yang betul Jika untuk lebih kurang 10 kilo basmati, kita perlukan lebih kurang dalam 3 ke 400 gram minyak sapi Dan jika tidak minat menggunakan minyak sapi, kita boleh saja menggantikan dengan minyak lain. Bahan-bahan seperti rempah, bawang, bahan-bahan kisar dan juga cili dan sebagainya perlulah kita tumis hingga menjadi garing ataupun matang dan juga sehingga naik wangi, barulah beras kita akan ada bau harum harum daripada bahan-bahan tumis dan juga bahan-bahan yang kita tambahkan seperti daun pandan dan lain-lain. Dan apabila kita masukkan beras, yang penting untuk beras untuk masak dengan matang dan cukup cantik, kita perlukan kuantiti air yang betul. Kita perlu ingat ini kita menggunakan beras basmati Jadi kuantiti air yang diperlukan adalah ratio dia ataupun sukatan dia. Jika 1 kilo beras basmati, kita perlukan air lebih kurang 1.5 liter ataupun kita perlukan 1 cawan basmati bersama dengan 1,5 cawan air Itu tidak termasuk dengan bahan-bahan seperti susu cair dan juga jus sangkis yang kita tambahkan untuk menaikkan rasa. Dan segala bahan-bahan ini termasuk garam, kita perlu kacau sebelum kita petik api. Dan inilah tips yang pertama untuk mengelakkan nasi tidak berkerak, iaitu perlu api pada permulaan masak itu, api itu perlu besar
Api perlu besar pada 10 minit pertama sehingga nasi itu airnya mengering, ya. Dan kita boleh nampak ini nasinya telah mula airnya telah mendidih dan nasi kita dah mula mengembang, ya. Dan apabila sampai tahap ni, kita perlu kacau nasi itu, ya. Kita perlu kacau, jangan dia melekat pada permukaan dalam periuk, Kita perlu selalu kacau sehingga dia tidak melekat, dan kita boleh tutup sekejap dan kita buka dan kita kacau lagi sehingga air itu mula mengering. Apabila air telah mula mengering, perkara kedua kita perlu lakukan ialah kita perlu kecilkan api, ya. Kita perlu kecilkan api seperti di dalam video yang ditunjukkan ni. Api kita perlu kecilkan dan kita biarkan lebih kurang dalam 7 ke 8 minit atau 10 ke 12 minit, dan pastinya nasi kita akan pasti akan masak, dan air telah mula kering, ya. Dan ketika ini bolehlah kita masukkan pewarna dan juga bahan-bahan lain seperti kismis dan juga kacang pis, ataupun ingin taburkan daun ketumbar dan sebagainya, boleh pada peringkat ini. Dan kita perlu kacau juga untuk mengelakkan dia daripada melekat pada bahagian dalam ataupun permukaan bawah kuali, ya. Dan setelah kita letak kacang pis, kismis dan lain-lain, bolehlah kita tutup api dan tutup tudung periuk dan biarkan dia dalam lebih kurang 10 minit, ya. Dan insya-Allah kita akan dapat nasi yang cantik seperti ini, ya. Dan anda boleh lihat bagaimana nasi ini berderai, ya, dan pastinya tidak berkerak, Dan selepas ini kami akan bungkus dan anda boleh lihat bagaimana nasi ini tidak melekat, pada permukaan dalam periuk dan tiada kerak langsung. Dan moga perkongsian ini bermanfaat, buat yang menonton, dan harap tips yang diberi ini dapat membantu anda,